Barisan Nasional terus jadi benteng pertahan ekonomi negara. KLIA dirasmikan malam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata Barisan Nasional akan terus menjadi benteng kuat mempertahankan ekonomi negara daripada ditakluki orang asing. Katanya anggota parti komponen juga tidak harus mudah terpengaruh dengan propaganda asing yang cuba melemahkan parti dengan tuduhan jahat seperti amalan kroni kapitalisme dan nepotisme. Perdana Menteri berucap merasmikan Persidangan Perwakilan Nasional ke-27 Parti Gerakan di Ibu Negara. Selagi Barisan Nasional ini kuat dan memberi sokongan padu kepada kerajaan, maka kerajaan menjadi kuat. Dan kerajaan yang kuat barulah boleh mempertahankan negara kita daripada usaha mereka untuk menakluk ekonomi negara kita. Beliau berkata percubaan untuk menjatuhkan kerajaan nyata berlaku dengan tuduhan terhadap kerajaan mengenai isu itu. Tetapi selagi ia hanya diperkatakan oleh orang luar, ia tidak akan memberi apa-apa kesan. Datuk Seri Dr. Mahathir mengingatkan rakyat kestabilan politik negara akan tergugat apabila rakyat sendiri mula terpengaruh dengan propaganda asing yang menuduh Malaysia mengamalkan nepotisme, kroni kapitalisme dan kronisme. Saya telah buktikan bahawa ramai yang mendapat banyak manfaat daripada pemerintahan kerajaan Barisan Nasional. Kita bahagi-bahagikan kekayaan negara kita kepada semua pihak, semua kaum, supaya mereka dapat bahagian mereka yang sama dengan pihak-pihak lain. Dalam ucapannya itu juga Perdana Menteri mendedahkan sebuah artikel dari Barat yang menunjukkan kerajaan Amerika Syarikat dan bursa saham Wall Street mengamalkan kronisme. Mereka tuduh kita amalkan kronisme. Tetapi apakah mereka tidak amalkan kronisme? Kerjasama antara Wall Street dengan kerajaan Amerika Syarikat merupakan kronisme. The American government protects Wall Street and promotes Wall Street's desire to invade the whole world with their capital, to take over companies all over the world. Menurut Perdana Menteri, Amerika Syarikat dan Wall Street bekerjasama untuk mengambil alih semua syarikat besar di Asia Timur termasuk Korea, Thailand dan Malaysia. Kenapa mereka boleh buat demikian? Kerana kerajaan mereka tidak mahu mengambil tindakan terhadap Wall Street dan currency traders. Bahkan kerajaan mereka menolong Wall Street dan currency traders ini supaya dapat menguasai ekonomi dunia. That is kronisme. Datuk Seri Dr. Mahathir yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata BN adalah sebuah parti yang lebih demokratik berbanding sebuah parti pembangkang yang mendakwa parti mereka demokratik. Ada sebuah parti yang bercakap berkenaan demokrasi tetapi pemimpinnya tak boleh tukar. Dan bila orang bercakap dalam parti itu pula disekat. Jangan bercakap. Demokrasi apa? Katanya democratic action. Tetapi action tidak demokratik langsung. Pada sidang media selepas ucapan itu, Perdana Menteri ditanya bagaimana kegawatan ekonomi memberi kesan kepada perpaduan Barisan Nasional. It tends to bring the BN closer together. For example, when there was this foreign suggestion that I should step down as Prime Minister, everybody rallied behind and said, no, foreigners must not decide for us who should lead our country. That's our business.
Pada sidang media itu juga, Datuk Seri Dr. Mahathir berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTEN sedang mengkaji pengaliran keluar ringgit walaupun kadar faedah di luar negara sudah menurun. Menurutnya, pengaliran ringgit ke luar negara secara berterusan akan hanya menyokong peranan pedagang mata wang menurunkan nilai ringgit. Walaupun interest rate sudah turun di luar negeri, tapi kita dapati duit masih juga mengalir keluar. Saya tak tahu kenapa, tapi akhirnya ini akan merugikan kita kerana duit itu diguna untuk dagangan mata wang yang menyebabkan nilai ringgit itu jatuh. Jadi duit yang kita hantar keluar nilainya akan jatuh kerana kita. Perdana Menteri turut menjelaskan betapa perlunya wang yang dibawa masuk dari luar negara perlu diisytihar kepada kerajaan untuk dikecualikan cukai pendapatan. Kalau dia tak buat laporan, maka income tax mungkin kata ini duit ni datang daripada mana? Dia kata bawa daripada luar negeri. Mana bukti? Tak ada bukti. Jadi dia kata ini you punya pendapatan dalam negeri mesti bayar teks. Itu susahlah. Akhir bulan lalu, Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Menteri Kewangan mengumumkan pengecualian cukai bagi wang yang dibawa masuk dari luar negara. Langkah itu bagi meningkatkan tabungan negara dan seterusnya membantu memulihkan ekonomi. Rusuhan di sebuah negara jiran yang didalangi mahasiswanya tidak mempengaruhi pelajar pengajian tinggi di negara ini. Menteri Pendidikan Datuk Seri Najib Razak berkata rata-rata pelajar berpuas hati dengan dasar yang dilaksanakan kerajaan dan tidak berminat mencontohi mahasiswa negara itu yang terbabit dalam revolusi menjatuhkan kerajaan. Datuk Seri Najib mengulas kenyataan Perdana Menteri yang meminta pemimpin pelajar institusi pengajian tinggi supaya tidak terpengaruh oleh anasir dan dakwah negatif yang dibawa oleh orang tertentu di negara ini. Di kalangan pelajar tidak ada keinginan untuk melakukan apa yang telah berlaku di negara Indonesia. Sebab mereka rata-rata melihat bahawa dasar dan sistem kita ni dah cukup baik. Cuma kalau ada rasa tak pastilah dari segi pelaksanaan dalam beberapa aspek. Jadi di dalam kampus kita keadaannya agak tenang. Beliau menambah kerajaan juga sentiasa membuka ruang kepada pelajar untuk menyuarakan pendapat atau rasa tidak puas hati kepada kerajaan. Ini dapat dilihat melalui beberapa forum yang diadakan membabitkan pemimpin dengan pelajar. Bagaimanapun katanya, sebarang pendapat yang ingin diutarakan perlu menerusi saluran yang disediakan bagi mengelakkan timbulnya masalah kelak. Datuk Seri Najib menutup seminar kepimpinan mahasiswa Institut Pengajian Tinggi Awam di Ibu Negara pagi tadi. Beliau turut meluangkan masa lebih setengah jam berdialog dengan pemimpin pelajar. Dalam pada itu, universiti tempatan digesa sentiasa meningkatkan mutu program ijazahnya untuk menjamin kualiti graduan yang cemerlang. Langkah itu menurut Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar selaras dengan usaha kerajaan menggalakkan pendidikan di dalam negara berbanding luar negara berikutan krisis ekonomi. Bagi Dayan juga, Chancellor Universiti Kebangsaan Malaysia UKM berkata ia juga mampu menarik lebih ramai pelajar asing menuntut di Institut Pengajian Tinggi tempatan. Seri Paduka Baginda Tuanku Jaafar berkata demikian pada Majlis Convocation ke-26 UKM di Bangi. Katanya masalah ekonomi yang melanda rantau ini memaksa semua pihak membuat beberapa penyesuaian termasuk cara mengurus kehidupan harian. Justru Baginda berharap graduan dapat menyesuaikan diri dengan suasana kegawatan dan menggunakan sepenuhnya pengalaman serta pengetahuan yang diperoleh semasa di universiti. Ia boleh dilakukan ketika mendapat pekerjaan atau mewujudkan perniagaan mengikut cita rasa masing-masing. Baginda juga berharap pengurusan UKM mengatur langkah positif untuk menjayakan wawasan universiti berkenaan sebagai pusat pendidikan cemerlang di negara ini. Pada convocation ini, 3 tokoh dipilih menerima ijazah kehormatan kedoktoran. Pengetua Pusat Sejarah Kementerian Belia dan Sukan Brunei Darussalam, Datuk Seri Utama Dr. Awang Muhammad Jamil Al-Sufri menerima ijazah kehormat Doktor Persuratan. Penasihat Sains di Jabatan Perdana Menteri Tan Sri Dr. Omar Abdul Rahman menerima ijazah kehormat Doktor Sains. Manakala anugerah ijazah kehormat Doktor Sains Perubatan diterima Ketua Pengarah Kesihatan Kementerian Kesihatan Tan Sri Dr. Abu Bakar Sulaiman.
Ketulan tulang manusia dalam usus harimau yang ditembak di Perak. Pemandu cuba selamatkan diri ketika kenderaan terhumban mati lemas. Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata pemimpin Bosnia-Herzegovina tidak membuat sebarang permohonan bantuan daripada Malaysia kerana memahami kegawatan ekonomi yang dihadapi rantau ini. Perdana Menteri dikunjungi Perdana Menteri bersama Bosnia-Herzegovina Haris Lazic. Pemimpin Bosnia ini dalam perjalanan balik dari Jepun menemui Perdana Menteri di Seri Perdana petang tadi. Menurut Datuk Seri Dr. Mahathir, Bosnia-Herzegovina memahami masalah ekonomi Malaysia sehingga memaksa negara ini memanggil balik tenteranya yang berkhidmat di negara Balkan itu. Pada pertemuan ini, kedua-dua pemimpin turut membincangkan konflik etnik di Kosovo. Lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dirasmikan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar sebentar lagi. Bahagian kedua laporan khas malam ini meninjau keunikannya yang tidak dimiliki mana-mana lapangan terbang lain. Laporan seterusnya bersama wartawan Johanna Hassan. Idea kreatif Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad ini menjurus kepada mewujudkan lapangan terbang dalam rimba atau rimba di lapangan terbang. Pokok dari pelbagai spesies hutan tropika ini diambil dari beberapa kawasan seperti Rembau dan Senawang di Negeri Sembilan bagi mewujudkan keaslian rimba. Ia ditempatkan di nursery sementara di KLIA sejak awal 1996 sebelum ditanam Mac 1997. Proses penghasilan lanskap seumpama ini bukanlah kerja mudah yang boleh dilakukan tanpa perancangan teliti. Kepakaran perlu dititik berat bagi memastikan kejayaan. Dan tiada yang lebih tepat bagi mengendalikan projek ini selain pakar dari Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia, FRIM. Kita telah melantik FRIM lah to do the R&D untuk memastikan yang spesies pokok-pokok hutan yang indigenous ni adalah sesuai untuk ditanam di KLIA ini. Selain FRIM sebagai penasihat, 5 perunding tempatan juga terbabit menjayakan projek ini. Pengarah Bahagian Penyelidikan Hutan Ladang FRIM, Dr. Zakaria Ibrahim yang menjadi penasihat lanskap KLIA berkata, kajian dan pembangunan R&D selama 18 bulan dijalankan sebelum peringkat awal penanaman pokok hutan ini bermula. Dr. Zakaria berkata pembentukan hutan kecil di tengah-tengah bangunan terminal adalah cabaran paling besar bagi pasukannya. Ini kerana kawasan sekelilingnya diperbuat daripada kaca yang menyebabkan peningkatan suhu. Bagi mengurangkan suhu agar tanaman dapat bertahan, Dr. Zakaria dan pasukannya menambah air terjun yang juga bertujuan meningkatkan keindahan rimba ciptaan ini. Cabaran lain yang dihadapi ialah pusat pengendalian bagasi yang terletak di bahagian bawah rimba ini. Bagaimanapun, penyelidikan terperinci membolehkan penanaman pokok disempurnakan tanpa mengganggu struktur bangunan. Usaha bagi mewujudkan hubungan simbiosis antara teknologi dan ekologi membuktikan dalam kerancakan mengejar kemodenan, perkara asas seperti alam sekitar tidak dapat diabaikan. Penanaman spesies pokok hutan ini tentunya akan menambah tarikan serta keindahan lapangan terbang ini. Tetapi apa yang lebih penting ialah keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan keaslian alam semula jadi. Johanna Hassan, Buletin Utama TV3. Dalam pada itu, kontraktor yang dilantik oleh Perbadanan Pembangunan Bandar UDA diarahkan menyiapkan bangunan terminal bas ke KLIA di Jalan Duta selewat-lewatnya Isnin ini. Projek berkenaan perlu disiapkan menjelang operasi sepenuhnya KLIA Selasa ini. Sebuah akhbar hari ini melaporkan terminal bas ke KLIA di Jalan Duta belum siap sepenuhnya walaupun ia dijangka digunakan oleh orang ramai Isnin ini. Tinjauan kru TV3 ke terminal bas ini mendapati kerja-kerja menyiapkan bangunan sedang giat dijalankan. Turut berada di kawasan pembinaan, Ketua Setiausaha Kementerian Pembangunan Usahawan Datuk Dr. Abdullah Muhammad Tahir dan Ketua Pegawai Eksekutif UDA Datuk Abdul Razak Husin. Kedua-dua mereka enggan mengulas mengenai perkembangan pembinaan terminal ini. Bagaimanapun, hasil tinjauan mendapati lebih 20 pekerja terbabit menyiapkan terminal yang akan menempatkan kaunter tiket, tempat menunggu berhawa dingin dan sebuah restoran.
Menurut kontraktor Abdul Kadir Drani, pihaknya menerima projek membina bangunan ini pada 27 April lalu daripada sebuah syarikat. Bagaimanapun projek itu bergerak perlahan akibat masalah keuangan dengan syarikat itu. Sehubungan itu pada 27 Mei lalu, UDA mengambil alih projek ini dan meneruskan pembinaan dengan lancar untuk disiapkan Isnin ini. Langkah Bank Negara mengurangkan keperluan Rizab Berkanun SRR bagi bank dialu-alukan usahawan Bumiputra. Bagaimanapun, mereka mahu bank memberi komitmen mudah tunai yang diperoleh berikutan pengurangan itu yang akan dikeluarkan sebagai pinjaman. Semalam, Bank Negara mengumumkan penurunan SRR bagi bank saudagar, bank komersil dan syarikat kewangan sebanyak 2%. SRR bagi institusi kewangan kini berada di tahap 8% berbanding 10% sebelumnya. Penganalisis ekonomi meramalkan pengurangan SRR itu menyebabkan penurunan kos pinjaman kepada pelanggan kerana kadar pinjaman asas BLR akan berkurangan sebanyak 0.21% pada 12.03% daripada 12.05%. Ia juga menghasilkan lebihan mudah tunai bernilai 8 bilion ringgit. Bagaimanapun, Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Wilayah Persekutuan DPMMKL Syed Amin Al-Jafri berkata kemungkinan dana itu dapat dimanfaatkan usahawan masih samar. Beliau bimbang bank terus bertegas mengenakan syarat pinjaman yang terlalu ketat. Tapi yang pentingnya di sini selepas penurunan SRR ini dan kita rilis sebanyak 8 bilion ringgit dalam market, bagi kami usahawan Bumiputra, tanda tanya ialah sama ada boleh atau tidak dana ini diakseskan oleh ahli-ahli kami, usahawan-usahawan Bumiputra ni. Kerana kalaulah pengendalian dana ini dibuat seperti mana yang telah pun dijalankan semasa ekonomi itu baik, maka saya rasa ini juga akan menimbulkan kesukaran untuk kita dapat meminjam daripada institusi-institusi kewangan. Selain itu, Syed Amin mendakwa institusi kewangan mempunyai keyakinan rendah terhadap usahawan tempatan. Beliau menggesa bank menyesuaikan syarat pinjaman mereka kepada situasi ekonomi negara. Katanya 1/3 daripada ahli dewan di wilayah persekutuan kini terpaksa bergelut dengan masalah kredit. Sementara itu, pemotongan keperluan Rizab Berkanun SRR itu dijangka merangsang pasaran saham sektor kewangan. Indeks komposit Bursa Saham Kuala Lumpur BSKL dijangka berada pada paras 400 hingga 480 mata minggu hadapan. Peniaga saham meramalkan kaunter kewangan akan menonjol berikutan pemotongan SRR sebanyak 2% yang akan menambah mudah tunai dan membuka ruang untuk lebih pinjaman. Penganalisis saham juga menyatakan harga saham tidak mungkin merosot lagi kerana ia sudah hampir pada paras dasar. Pengurus dana yang mahu menunjukkan rekod baik pada akhir bulan juga mungkin menjadi faktor kepada kenaikan harga minggu depan. Bagaimanapun, keuntungan dijangka terhad memandangkan sentimen masih ditentukan kedudukan yen Jepun. Berkuat kuasa 16 Julai ini, semua pemohon lesen memandu barangan dan kenderaan perkhidmatan awam perlu lulus pemeriksaan kesihatan dan mengikuti kursus sebelum lesen diberikan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Datuk Pahamin Rajab berkata, peraturan baru itu sebagai usaha meningkatkan kecekapan pemandu kenderaan awam dan perdagangan. Menurut Datuk Pahamin, melalui usaha itu, JPJ berharap dapat melahirkan pemandu berhemah tinggi serta mampu menjalankan tugas dengan baik dan cergas. Mengikut sistem yang ada sekarang, pemohon hanya perlu mengikuti ceramah yang dianjurkan oleh JPJ selama 5 jam sebelum lesen PSV atau GDL diluluskan. Beliau menjelaskan melalui sistem baru itu, pemandu diwajibkan lulus pemeriksaan kesihatan sebelum dibenarkan mengikuti kursus oleh JPJ selama 5 hari. Pemohon juga perlu membayar sebanyak RM500 bagi mengikuti kursus serta bayaran RM50 bagi pemeriksaan kesihatan. Bagaimanapun, mereka yang telah memiliki PSV dan GDL tidak tertakluk dalam peraturan baru itu, melainkan jika mereka memohon semula lesen itu atas sebab-sebab tertentu. Ini pemandu-mandu yang akan lulus kursus lepas 1 Julai ini akan lebih profesional dan menghargai lesen mereka itu, kerana kalau mereka
ditarik balik lesen tersebut, padahal tak bersalah. Datuk Pahamin meninjau operasi sedar yang dijalankan oleh JPJ Negeri Sembilan di Plaza Tol Senawang pagi tadi. Paras air di dua empangan utama di Lembah Kelang turun antara 0.02 dan 0.06 meter berikutan tiada taburan hujan di kawasan tadahan berkenaan. Walaupun kenaikan 0.01 meter dicatatkan di empangan Semenyih. Jabatan Bekalan Air Selangor dalam kenyataannya menyebut air di empangan Langat berada di paras 205.67 meter. Kedudukan itu meletakkan air di empangan berkenaan hanya kurang 1.47 meter daripada paras kritikal. Empangan Klang Gates pula susut dan berada di paras 89.22 meter. Secara keseluruhannya, pengeluaran semasa air di loji skim Langat ialah 61.9%, manakala 94% di loji skim Semenyih. Bangkai harimau yang dipercayai membaham dua lelaki di rancangan belia khas Perlop Sungai Siput Perak dihantar ke Zoo Melaka untuk diawetkan. Ketua Polis Daerah Kuala Kangsar, Penguasa Jalaluddin Abdul Rahman berkata haiwan ganas itu ditembak mati di Kampung Kajang pukul 10 malam semalam. Harimau itu rebah selepas tembakan kedua 2 jam selepas tembakan pertama di kepalanya. Gerakan memburu harimau ini bermula 16 Jun lalu. Penduduk sekitar Perlop Sungai Siput gempar apabila seorang peneroka Kamarudin Noh 46 tahun mati dipercayai dibaham harimau ini. Mangsa dipercayai diterkam harimau ini ketika sedang mengait buah kelapa sawit di ladangnya di rancangan tanah belia khas Perlop 4. Kamarudin ditemui mati dalam keadaan ngeri. Dan pada kejadian kedua 20 Jun lalu, sekali lagi penduduk Perlop digemparkan dengan kematian seorang penduduk orang asli yang dibaham harimau ini. Mangsa Jais Long, 39 tahun, dibaham harimau ketika mencari buluh di Kampung Jong. Dan malam semalam harimau yang mengganas ini rebah apabila ditembak 2 kali oleh ranger perhilitan. Harimau ini ditembak di Bukit Perakih 2 km dari Kampung Kajang. Ia ditembak ketika kembali ke bangkai seekor lembu yang ditinggalkannya di kampung berkenaan. Bagaimanapun harimau ini berjaya melepaskan diri walaupun tembakan pertama terkena kepalanya. Pegawai ranger perhilitan kemudian terus menjejak harimau ini dan menemuinya 500 meter dari tempat ia mula ditembak. Tembakan kedua mengakhiri riwayat harimau ini. Gerakan mengesan haiwan ini dilancarkan oleh Jabatan Perlindungan Hidupan Liar, Taman Negara, Perhilitan dan Polis. Kaki ini telah kena tembak oleh pemburu yang kita tidak ketahui lah. Dan harimau ini dalam keadaan cedera. Itu sebab harimau ini tidak upaya untuk mencari makanan, maka manusialah jadi bahan buruannya. Dan ketika dibedah siasat di Zoo Melaka siang tadi didapati antara lain seketul tulang dipercayai tulang manusia dalam usus harimau ini. Bedah siasat ini diketuai Dr. Raziz Mazlan. Hasil bedah siasat ini juga mendapati 16 luka lama akibat tembakan pemburu haram pada bangkai haiwan ini. Harimau seberat 140 kg dan berusia kira-kira 25 tahun ini akan diawetkan sebelum dipamerkan di Muzium Negeri Perak. Dua-dua, okey? Dia kaki dia patah. Dalam pada itu, 6 ekor harimau dilaporkan mengganas dan membaham 15 ekor lembu sejak awal bulan ini di sekitar Kampung Lubuk Periuk dan Ladang Kelapa Sawit Jerangau Barat, Hulu Dungun, Terengganu. Pengarah Perhilitan Negeri Ahmad Syamsuddin Syahri ketika dihubungi bernama berkata laporan serangan harimau itu diterima siang tadi. Beliau juga telah mengarahkan pegawainya membuat siasatan. Katanya siasatan awal mendapati sekurang-kurangnya 4 ekor harimau dikesan di tempat lembu itu dibaham. Ia berdasarkan kesan tapak kaki haiwan liar berkenaan. Menurut Ahmad Syamsuddin, sekiranya harimau itu berjaya ditangkap, beliau bercadang memindahkannya ke zoo kerana binatang liar itu semakin pupus. Seorang pemandu kenderaan pacuan 4 roda mati lemas apabila kenderaan yang dipandunya terhumban ke dalam Sungai Lubuk Tapah, Pasir Mas pagi tadi. Menurut saksi, mangsa yang dikenali sebagai Ishak Hassan, 22 tahun, berjaya keluar dari kenderaannya sebelum tenggelam ke dalam sungai berkenaan. Menurut Ketua Polis Daerah Pasir Mas, Penguasa Jalil Talib,
Kejadian berlaku kira-kira pukul 7.30 pagi ketika Ishak dalam perjalanan ke tempat kerja. Ishak seorang mekanik di sebuah bengkel di Kampung Lemau, kira-kira 2 km dari tempat kejadian ini. Mangsa dipercayai tidak dapat mengawal kenderaan pacuan 4 rodanya lalu merempuh pagar jambatan ini sebelum terhumban ke dalam sungai. Seorang saksi, Wan Ghazali Wan Ibrahim, 40 tahun, yang tinggal berdekatan jambatan ini bergegas ke tempat kejadian setelah mendengar mangsa meminta tolong. Katanya apabila sampai di tempat kejadian, beliau nampak mangsa tenggelam timbul meminta pertolongan. Mula-mula dia jatuh. Pukul berapa? Pukul 8 lebih. Lepas dia jatuh tu, saya pun mari tengok lah. Saya mari tengok tu dia tak timbul lagi lah. Pasal dia timbul tu, saya cari buluh lah. Bubuh, lepas buluh ke dia lah. Lepas tu tak boleh juga. Lepas cari roya. Saya roya minta tengok, dia selai lah. Tak boleh buat apa lah saya. Selai dia. Masa tu dia duduk lagi masa tu? Masa tu dia minta tolong lah. Mayat mangsa dijumpai pasukan bomba dan penduduk kampung kira-kira pukul 10.30 pagi berhampiran tempat kejadian. Mayat dihantar ke Hospital Lati Pasir Mas untuk bedah siasat. Jenazah Ishak dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Kampung Kekabu, Pasir Mas selepas solat asar. Dalam kejadian berasingan, sekumpulan nelayan menjumpai mayat seorang lelaki terapung di kawasan pulau di Sungai Rulah, Tumpat. Berdasarkan keadaan mayat ini, mangsa dipercayai sudah mati beberapa hari lalu. Menurut Ketua Polis Tumpat, Penguasa Ahmad Fuad Talib, tiada pengenalan diri dijumpai bersama mangsa. Polis tidak mensyaki perbuatan khianat. Mayat kemudiannya dihantar ke Hospital Kelaburan untuk bedah siasat. Mereka yang kehilangan ahli keluarga atau mempunyai maklumat mengenai kejadian ini diminta menghubungi Polis Tumpat di talian 09 725 7222. Musim durian kembali lagi dan pelbagai cara dilakukan untuk melariskannya. Seorang pesara, Abdullah Ali, memperkenalkan konsep tempahan melalui telefon untuk membeli durian dari kebunnya. Beliau yang juga dikenali sebagai Cikgu Dolah mempunyai 2.8 hektar dusun durian yang diusahakannya sejak 8 tahun lalu. Yang menarik, pelanggan yang ingin mendapatkan durian boleh membuat tempahan melalui telefon. Mereka kemudian boleh ke dusun bagi memilih serta memungut sendiri durian yang gugur. Pelanggan juga dapat memakannya secara percuma di dusun Cikgu Dolah. Menurut Cikgu Dolah, lebih 200 biji durian gugur di dusunnya setiap hari. Beliau menerima lebih 100 tempahan sejak 25 hari lalu. Jadi saya membuat seklar, saya hantar kepada rumah banglo-banglo di Bandar Baru Bangi, Petaling Jaya, Sungai Besi, Serdang dan menyeluruhlah Kajang semua sampai Semenyih. Dari semenjak itu saya dapat sambutan. Ada 10 jenis spesies durian yang ditanam oleh Cikgu Dolah, antaranya durian tembaga dan durian tapak gajah. Yang tak pandai durian macam saya ni lebih baik beli durian dekat tempat yang you dah biasa dan you dah tahu yang you akan dapat yang terbaik for your money. Especially dekat kebun pakcik ni. You know, yang memang tiap tahun memang kita orang memang ada pesta makan durian dan beli sekali at the same time bawa balik. Saya rasa dengan membeli sini kita lebih percaya, lebih yakin dengan mutu ke apa. So semua pergi direct, macam beli direct buying. Kalau pergi dekat tu kadang-kadang kita dapati durian tu dia kata elok tapi kita buka balik ke apa, tak elok . Sidang Kemuncak Washington Beijing belum capai kejayaan besar. Hujan lebat gagal bantu kebakaran hutan Florida. Laporan luar negara. Belum ada kejayaan besar dicapai dalam pertemuan Presiden Amerika Syarikat Bill Clinton dengan Presiden Jiang Zemin di Dewan Besar Rakyat di Beijing. Bagaimanapun, kedua-dua pemimpin masih berharap pelbagai isu dapat diatasi bersama dalam pertemuan seterusnya nanti. Sebelum itu, Clinton diberi sambutan rasmi Permaidani Merah serta tembakan meriam 21 das di Beijing.
Beliau kemudian mengadakan pertemuan 2 jam dengan Zemin. Antara isu yang disentuh Clinton ialah mengenai kebebasan hak asasi di China serta penindasan tentera terhadap penunjuk perasaan pro-demokrasi di medan Tiananmen. White House mengeluarkan senarai 47 perkara yang dipersetujui pemimpin kedua-dua negara. Antaranya kerjasama tentera, mencegah perdagangan dadah sedunia dan pembaruan sistem undang-undang China. Namun keputusan yang boleh dibanggakan setakat ini ialah kedua-dua negara bersetuju untuk tidak menjadikan negara masing-masing sasaran serangan senjata nuklear mereka. Dalam perkembangan berkaitan, Amerika Syarikat dan China bersetuju untuk menyelaras usaha damai di Selatan Asia, Semenanjung Korea dan Asia Barat. Presiden Zemin berkata hubungan kedua-dua negara bergantung kepada penerimaan Washington terhadap isu tuntutan Taiwan oleh Beijing. Menurut Clinton, langkah Beijing menggunakan kekerasan tentera membanteras gerakan pro-demokrasi pelajar di medan Tiananmen pada tahun 1989 adalah salah. Namun beliau berharap hubungan Washington-Beijing akan dapat dipertingkatkan lagi dari semasa ke semasa. Zemin bagaimanapun mempertahankan tindakan Beijing itu yang dianggapnya bagi menjamin kestabilan negara. Kedua-dua pemimpin membuat kenyataan itu pada sidang media bersama selepas mengadakan mesyuarat di Dewan Besar Rakyat di Beijing. Penemuan kapal selam Korea Utara bersama 9 mayat anggota pengintip di perairan Korea Selatan bukti provokasi tentera Pyongyang. Sehubungan itu, Seoul menuntut kerajaan Pyongyang menghukum mereka bertanggungjawab melakukan intipan itu. Menurut Ketua Staf Tentera Korea Selatan, Major Jeneral Chung Yong-jin, satu pertemuan pegawai tentera berpangkat jeneral antara kedua-dua negara perlu diadakan bagi menyelesaikan isu ini. Ini kerana tindakan kapal selam Pyongyang itu mencabuli perairan dan perjanjian gecatan senjata kedua-dua negara. Kapal selam itu ditemui di dasar Laut Isnin lalu dengan kipas dan periskopnya terbelit pada jaring nelayan. Semua anggota pengintip ditemui mati dipercayai bunuh diri. Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu sebulat suara mengutuk konflik tentera antara Habsyah dan Eritrea. Sehubungan itu, Badan Dunia mendesak pihak bertelagah segera menamatkan persengketaan. Resolusi dibentang Amerika Syarikat dan ditaja bersama oleh Britain, Costa Rica, Jepun, Rusia dan Slovenia yang menuntut Habsyah Eritrea melaksanakan gencatan senjata dan mengadakan rundingan damai. Sehubungan itu, Majlis Keselamatan akan menyediakan nasihat teknikal bagi menyelesaikan masalah sempadan antara kedua-dua negara. Majlis juga menuntut kedua-dua negara menjayakan usaha damai Pertubuhan Perpaduan Afrika OAU. Pada masa sama, tabung amanah ditubuhkan bagi membolehkan negara anggota PBB menyalurkan bantuan perlu. Kebakaran hutan di tengah Florida terus marak meskipun hujan lebat baru-baru ini. Setakat ini lebih 68,000 hektar hutan musnah sejak terbakar 25 Mei lalu. Penduduk di daerah Volusia terpaksa memakai pelindung habuk berikutan asap tebal. Pihak berkuasa Florida sedang berunding dengan Rusia bagi menyewa pesawat tangki IL-76DT yang mampu mengangkut dan mencurahkan lebih 11,000 galen air ke kawasan terbakar. Kanada juga bersetuju menyewakan pesawat Super Scooper-nya yang cuma boleh mengangkut 1,000 galen air. Mengikut statistik, 29 orang majoriti anggota bomba cedera, manakala 119 rumah musnah. Kerugian setakat ini ditafsirkan $190 juta Amerika. Berikut ramalan cuaca seluruh negara dan bandaraya utama esok.
Argentina England ulang sensasi Piala Dunia 1986. Laporan sukan bersama Shantini Marata. Salam sejahtera. Menjelang Sukan Commonwealth Kuala Lumpur 98, Sukom 98 Berhad kini mengalih sasaran kepada penjualan tiket ke tahap maksimum bagi menampung kekurangan tajaan 10% akibat pembatalan kontrak dengan syarikat Ara. Strategi terbaru itu diumumkan Pengerusi Eksekutif Sukom, Jeneral Bersara Tan Sri Hashim Muhammad Ali. Menurutnya, kekurangan 10% hasil tajaan akan ditampung menerusi penjualan tiket. Sukom kehilangan pendapatan RM5 juta setelah jemaah menteri mengarahkan supaya membatalkan kontrak dengan Carlsberg Malaysia Sdn Berhad. But as I said to you, that if kita punya sale of ticket is increased, then we will go beyond 10 million. Sehingga semalam, 64,380 tiket Sukan Commonwealth sudah dijual untuk pendapatan kira-kira RM5.8 juta. Tan Sri Hashim juga belum berpuas hati dengan jualan tiket yang dikendalikan Tiket Express. Syarikat itu sekadar berjaya mendapat tempahan bernilai RM100,000 seminggu. Justru Sukom berharap dapat menjual tiket sebanyak 70 atau 80% di dalam negeri, manakala selebihnya untuk luar negara. Sebelum itu, Sukom memberi taklimat mengenai persediaan Sukan Commonwealth kepada Menteri Belia dan Sukan, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ketika sidang media, Tan Sri Muhyiddin Yassin berpuas hati kerana persiapan Sukom berjalan lancar. Apatah lagi pengesahan 69 negara Commonwealth menjadikan Kuala Lumpur 98 sebagai rekod penyertaan terbaik. Tan Sri Muhyiddin Yassin turut diberi penerangan mengenai penempatan pegawai, gelanggang sukan, alam sekitar, penguatkuasaan, keselamatan, pemakanan dan tenaga sukarelawan. Jaguh-jaguh mountain bike dunia akan beradu kecekapan di Kuching 16 hingga 19 Oktober depan bagi merebut piala cabaran Pan Global Rainforest. Tidak ketinggalan pelumba terkemuka tempatan Malcolm Jitam yang dijangka menghadapi saingan peserta Amerika Syarikat dan Australia. Hadiah kejohanan berjumlah RM13,750. Selain Pan Global Insurance Berhad, kejohanan kali ini juga ditaja bersama Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak dan Lembaga Pelancongan Sarawak. Majlis pelancarannya dirasmikan oleh Menteri Muda Kebudayaan, Belia dan Sukan Joseph Entulu yang mewakili Menteri Pelancongan Dr. James Jemut Masing. Kejohanan tahunan kali ketiga ini mempertandingkan 5 kategori: lelaki elit, lelaki sukan, lelaki veteran, wanita terbuka dan lelaki remaja 12 hingga 16 tahun. Ia diadakan secara 2 peringkat, bermula dengan perlumbaan sejauh 1.9 km di sekitar Bandaraya Kuching pada 17 Oktober. Peringkat kedua pada 18 Oktober pula lebih mencabar, di mana peserta terpaksa meredah hutan tropika damai di samping laluan lurah berliku sejauh 4 km. Bagi merancakkan kejohanan, sebuah klinik dikendalikan pelumba mountain bike terkenal dari Amerika Syarikat Greg Herbold serta demonstrasi kemahiran menunggang oleh juara remaja Australia Ben Bolton. Jika saudara peminat sukan bola sepak, pastinya hadiah pakej percutian ke Piala Dunia di Perancis menjadi idaman. Tetapi bagi pemain golf, peluang menyaksikan kejohanan berprestij terbuka British sesuatu yang tidak akan dilepaskan. Itulah hadiah yang menjadi rebutan pada kejohanan golf cabaran pusingan akhir Tomo Titanium di Klub Golf Palm Gardens siang tadi. Kejohanan ini sempena pelancaran bola golf jenama tempatan Tomo yang dijangka menembusi pasaran dunia. Pusingan akhir ini membabitkan 63 pemain yang muncul juara daripada 21 pusingan awal kejohanan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak. Arif Zaid Muhammad Nur dari Klub Golf Astana Kuantan dan YK Tan dari Klub Golf Steffield Mantin muncul juara kategori masing-masing. Arif handicap 7 melakukan 73 pukulan 1 di atas par, manakala YK Tan dengan handicap 24 melalui perkiraan bersih 60 pukulan. Mereka menerima pakej percutian menyaksikan terbuka British bulan depan.
Hadiah disampaikan Pengerusi Dunlop Malaysia Industri Berhad Tunku Tan Sri Datuk Sri Ahmad Yahya. Skuad bowling negara sedang menguji kemampuan pada kejohanan Prasukan Commonwealth yang bermula hari ini. Masih terlalu awal tetapi pemain wanita negara Lai Kin Ngoh menguasai pusingan kelayakan apabila mengumpul 2,338 jatuhan pin. Kejohanan pra-Commonwealth ini bukan ujian sebenar buat skuad bowling negara. Apatah lagi ia membabitkan persaingan kebanyakan pemain tempatan. Sebaliknya, ia lebih kepada tahap menguji gelanggang dan sistem teknologi yang digunakan. Namun, ia tidak menghalang wakil Selangor Lai Kin Ngoh untuk mempamerkan permainan terbaik. Kin Ngoh mengumpul 2,338 jatuhan pin, meninggalkan rakan sepasukan Lau Poh Lian ketinggalan 140 pin di belakang. Manakala puteri bowling negara Charlene Zulkifli ketinggalan 87 pin di belakang untuk tempat ketiga. Bola sepak Piala Dunia. Debaran pusingan kedua bermula malam ini dengan dua pertemuan. Itali menentang Norway manakala juara bertahan Brazil bertemu Chile. Selepas persembahan kurang meyakinkan pada pusingan awal, kemampuan Brazil pastinya teruji dalam pertembungan dua pasukan Amerika Latin. Brazil mengemas percaturannya pada sesi latihan terakhir mereka di Parc des Princes sebelum menentang Chile awal pagi esok. Desas-desus paling mengejutkan ialah jurulatihnya Mario Zagallo mungkin tidak menurunkan ketua pasukan Dunga. Namun tiada alasan diberikan mengenai Dunga, tetapi Zagallo dijangka tetap menurunkan penyerang Bebeto yang dikatakan mengalami kecederaan. Walaupun tewas mengejut di tangan Norway, Zagallo yakin Brazil mampu melangkah terus untuk merangkul Piala Dunia buat kali kelima. Bagi penyokong Brazil, saingan pusingan kedua turut dinanti penuh harapan untuk menyaksikan Ronaldo mempamer kemampuan sebenarnya. Turut menjadi tumpuan utama pada pusingan kedua ialah pertemuan dua bekas juara, Argentina dan England Rabu depan. England tidak dapat mengelak bertemu Argentina setelah menamatkan pusingan awal selaku naib juara kumpulan G. England menjadi pasukan terakhir mengesahkan tempat ke pusingan kedua setelah menewaskan Colombia 2-0. Pada babak pertama, England nampak cemas seperti tertekan dengan kemungkinan bertemu Argentina pada pusingan awal. Namun jaringan cantik Darren Anderton pada minit ke-20 menjadi titik perubahan corak permainan England. England tambah yakin apabila Romania ketinggalan 1-0 di tangan Tunisia. Kemasukan David Beckham dan Michael Owen dalam kesebelasan utama menampakkan kesan positif serangan England. Lebih manis bagi Beckham, dia menjaringkan gol menerusi sepakan percuma yang menarik 10 minit kemudian. Cabaran Colombia menerusi hantaran-hantaran pendek Carlos Valderrama terus berjaya ditumpulkan oleh England. Kemenangan 2-0 bagaimanapun tetap menyaksikan England di tempat kedua setelah Romania berjaya seri 1 sama dengan Tunisia. Justeru bermulalah detik perhitungan England menentang Argentina pada pusingan kedua. Dalam pada itu, skuad Piala Dunia Romania mengejutkan peminat pada aksi terakhir pusingan awal menentang Tunisia pagi tadi. Kejutan bukan sahaja kerana berjaya menjuarai kumpulan G, tetapi semua pemain Romania turun dengan imej baru. Jika skuad Brazil terkenal dengan potongan ala komando, fashion rambut skuad Romania tidak kurang menggemparkan. Semua pemainnya turun menentang Tunisia dengan berambut perang. Tiada alasan tertentu mengapa mereka mewarnakan rambut begini. Gelagat mereka pasti menimbulkan kecaman penyokong jika tumpas kepada Tunisia. Mujur Romania berjaya memastikan kedudukan selaku juara kumpulan setelah seri 1 sama dengan Tunisia. Mereka ketinggalan 1-0 seawal minit ke-10 dengan sepakan penalti Skander Soaya. Namun Romania berjaya menyamakan kedudukan pada babak kedua melalui jaringan Viorel Moldovan. Romania akan menentang Kroasia pada pusingan kedua 30 Jun ini. Itu sahaja dari meja sukan untuk malam ini. Kembali bersama Suhaimi dan Zakiah untuk berita selanjutnya seketika nanti. Salam hormat dan selamat malam.
Sungguh pun baru 5 tahun ditubuhkan Orkestra Simfoni Kebangsaan yang ditubuhkan di bawah payung Kementerian Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan sudah mencapai tahap yang membanggakan. Ini terbukti apabila mereka berjaya memukau penonton pada persembahan di panggung eksperimen. Turut menyaksikan persembahan ini semalam Menteri Kebudayaan Kesenian dan Pelancongan Datuk Sabarudin Cik. Menurut beliau, walaupun terpaksa menggunakan khidmat beberapa pemuzik luar negara, 90% anggotanya adalah rakyat Malaysia. Kita memerlukan orang luar. Walaupun kita dah cukup, memang dari masa ke semasa, Orkestra Simfoni Negara mengambil orang luar, memain di dalam Orkestra Simfoni Kebangsaan dia. Ini perkara biasa. Orkestra yang dipimpin Takahisa Ota ini turut mengetengahkan bakat pemain seruling dari Australia, Prudence Davis. Antara lagu yang dimainkan ialah Jeritan Batinku. Satu lagi persembahan diadakan malam ini. Menurut jurucakap Panggung Negara, tiket yang dijual di antara RM10 dan RM20 akan dimasukkan ke tabung amanah kebudayaan. Selepas Zureda yang popular dengan rentak irama Latin menyepi, kini muncul pelapis yang bakal menggegarkan industri hiburan dengan irama itu. Penyanyi yang dikenali sebagai Arani dianggap bintang baru yang mampu membawakan konsep Latin pop menerusi album sulungnya Musafir. Sejak dipasarkan 2 bulan lalu, album ini mendapat sambutan baik peminat. Ini terbukti 9,000 unit berjaya dijual. Album yang diterbitkan komposer Rosli Selasih ini memuatkan 10 lagu. Lagu ciptaan Rosli Selasih, Kau Bukan Untukku adalah satu-satunya lagu yang turut mengetengahkan bakat Arani sebagai penulis lirik. Idea tu dia orang punya idea lah. Jadi saya kira memberanikan diri untuk mencuba konsep ni pasal memang konsep ni memang dia berlainan lah daripada yang ada kat pasaran sekarang ni. Jadi sekarang saya kena ambil risiko lah. Apa feedback yang baik ke buruk ke saya kena terima. Visual Raptai Gabungan Mainan Gendang Masyarakat Majmuk menyerikan upacara perasmian Lapangan Terbang Kebangsaan Negara KLIA. Kemantapan alunan gendang melambangkan perpaduan utuh rakyat sejajar kemajuan negara. Dengan itu, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam.